Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita daripada beberapa nikmat-nikmat, daripada setengah daripadanya nikmat yang paling besar dan nikmat paling agung dikatakan nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali pula kepada sejarah hidup bagi tokoh ulama Fatani ataupun dikatakan ulama besar ataupun dikatakan tokoh-tokoh ulama petani kita. Jadi berapa hari kita tinggal selepas pada raya ni, kita tidak mula lagi hak tengah hari kita. InsyaAllah berdoalah sama-sama kita dapat boleh bermuzakarah, boleh dapat mengingati di antara kita, di dalam ralik-ralik kita dan lalai-lalai kita semua dan hanyut kita ni, boleh dapat kita mengingati ke Allah dan ingat kepada kisah-kisah dan sejarah-sejarah hidup daripada para-para ulama-ulama yang besar dan tokoh-tokoh ulama besar di Fatani kita. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari hadirin hadirat semua dan penonton yang sayangi. Jadi Tok Syekh Ahmad kita yang kita sudah bicaranya daripada keistimewaan dia tu 9 perkara yang kita sudah lalu dan kita sudah berbahas dan kita sudah bicara. Makna setengah daripada kita nak iadah semula dan kita nak pulang klik semula kepada maklumat dan perkara yang kita sudah tahu. Yang pertamanya Syekh Ahmad kita ni setengah daripada ulama yang istimewa dia, benda kelebihan dia ialah orang satu ulama yang pandai akan tertengok ilmu buat mah ataupun ilmu kaji tertengok buat mah, maka sudah berjaya di dalam ilmu ni. Dan maka dia tu berjaya dalam masalah ilmu dia tu karimah, maka kita tu sudah dibakar akan dia. Dan setengah daripada Syekh Ahmad kita, Syekh Wan Ahmad ni, dia setengah daripada ulama yang belajar ataupun mengaji tentang ilmu perubatan. Masalah ilmu perubatan, dia ni bijak dan dia ni pandai, dia ni pakar. Lepas tu dia mengaji daripada satu Syekh At-Tayyib At-Tabib Al-Abdul Rahim Al-Kabili. Daripada benua kecil di India. Makna Syekh Ahmad kita ni yang kedua bijaksana dia dan istimewa kelebihan dia pandai ilmu perubatan. Dan yang tiga Syekh Ahmad kita ni satu ulama yang mula-mula yang bermegawah orang-orang yang mula mentasahihkan kitab-kitab daripada ulama-ulama petani kita. Dan yang keempat daripada Tok Syekh Ahmad kita negeri katakan Wan Ahmad ni, dia ni satu orang yang minat tentang sejarah. Masalah sejarah dia ni sangat-sangat minat. Dia ni sangat-sangat pandai, sangat-sangat mahir di dalam masalah ilmu sejarah. Dan pula Syekh Ahmad kita juga satu orang yang mula-mula, yang kelima daripada kelebihan dia, keistimewaan dia, dia ni satu orang ulama yang mengajar tentang bahasa Arab. Dan dia boleh kupaskan ke masalah syi'ir Arab semacam-macam dengan orang Arab. Makna kata Syekh Ahmad kelebihan dia, istimewa dia satu ulama yang dikatakan muallim, orang yang mengajar bahasa Arab. Lagi pula dia boleh perla, dia boleh kupas tentang syi'ir Arab yang banyaknya seperti belakang utara. Dan yang tiganya, yang kenanya, Syekh Ahmad kita ni daripada ulama yang apa? Yang pandai siasat. Orang panggil ulama yang ada politik, masalah perjuangan Islam, dia ni salah satu. Dan yang ketujuh dia ni, orang panggil ulama yang pendeta Melayu, lagi pula dia ni orang yang mengarangkan di dalam bahasa Arab orang mula-mula.
Dan yang kesembilan, yang ke-8, dia ni dikatakan tokoh ilmu. Mana kata orang yang tetap sangat dan teguh sangat di segi ilmu, di segi pengetahuan, siapa dia tu ditakrif, dipengenal kata dia ni orang yang mengajar semuanya, jumlah dia boleh mengajar ilmu-ilmu daripada 47 daripada ilmu-ilmu. Makna tip 70 tu mana 47 daripada jenis ilmu. Makna Syekh Ahmad kita ni Allah Ta'ala bagi ke dia, Allah Ta'ala beri ke dia, dia saat ni tu pandai sapanya kepada 47 daripada ilmu. Yang 9 daripada keistimewaan, daripada bijak daripada kelebihan bagi Syekh Ahmad kita ni ulama Melayu yang mula-mula mengadakan soal jawab agama secara terbuka, lisan dan pula tulisan. Mana dia nak tanya dia dengan secara lidah, secara berdepan pun tak ada masalah. Kalau dia nak tanya dengan secara suratan nak hantar dia pun tak ada masalah. Dia inilah ulama yang mula-mula bukakan soalan dan jawapan dengan secara terbuka, terbebas. Tu 9 perkara daripada kelebihan dan pula kelebihan daripada Tok Syekh Ahmad kita. Ini ibu bapa dikatakan tok guru kita ataupun ulama kita yang terbesar. Tokoh ulama kita dikatakan tokoh ulama petani. Yang terbesarnya anak cucu daripada Tok Benar Raya. Dan pula pondok di Benar Raya ni juga dikatakan pondok yang mula-mula di Fatani kita. Daripada Tok Guru Syekh Mustafa, ialah dikatakan nenek bagi Syekh Ahmad kita. Inilah dikatakan salah satu daripada Tok Guru yang mula-mula juga buka pondok di petani kita. Maka Tok Benar Raya dikatakan Tok Ceh bagi Syekh Ahmad, nenek bagi Syekh Ahmad. Maka Syekh Ahmad kita ni satu guru dan satu tokoh ulama yang besar, ataupun dikatakan tokoh orang yang mahir dan pakar di segi ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu akhirat tu tak ada kena kecek, tak ada kena kira. Dia sangat-sangat aling. Siapa dia tu bijak juga dalam ilmu dunia. Tetangnya buatkan akan mah lagi pula masalah ilmu perubatan. Kita mari dengar ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari dan hadirin hadirat, kita dengarkan kisah ulama sebagai jadi perubatan kita, sebagai jadi penawar kita. Boleh kita suluh kepada ulama, boleh tengokkan ulama, sebagai kita tengok kepada cerita-cerita ulama, sebagai kita boleh ambil sikit sebanyak, sebagai ambil buat pengiktibaran kita, boleh kita pakai dan kita guna dalam kehidupan kita. Inilah besar ibu bapa. Ini yang besarnya untuk kita boleh buat mikir, boleh ambil mereka itu sebagai wak cuming kita, wak suluhan kita, di mana kita tak betul, di mana kita tak kena. Ulama mana kau sebenar hak yang dikata al-ulama warathatul anbiya, ulama yang dapat makan pesaka Nabi ni macam mana, lagu mana, kalau kuih ialah mana, dia tu pesing mana. Boleh kata dia tu tokoh ulama dan orang mahir dan pakar tentang ilmu Allah, dan pula dia tu siapa sekarang pun kitab-kitab mereka tak akan habis orang duk bercara dan pula orang saat ni duk mengajar. Jadi alhamdulillah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita royak dah tentang kelebihan daripada Syekh Ahmad dan kitab-kitab yang dia sudah mengarang di dalam bahasa Melayu tu. Ada berapa kitab kitab dalam bahasa Melayu, setengah daripadanya kitab hak mula-mula dia karang nama Luqtatul Ajalan fi ma tamussuhu ilail hajatul insan. Mula-mula sekali dia karang kitab yang bersangkut pak dengan masalah kedoktoran, yakni masalah perubatan itu di dalam bahasa Melayu. Yang kedua kitab bahasa Melayu lagi Basyaratul Amilina wa Nadharatul Ghafilin. Kitab yang kedua yang karya dalam bahasa Melayu ialah kitab Basyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin. Hak mula-mula sekali ia karya kitab nama Luqtatul Ajalan, yakni kutip teh dan pungut teh yang segera gaduh-gaduh fima tamussu ilaihi hajatul insan, pada barang yang menyentuhlah kepadanya oleh hajat manusia. Manusia perlu learning lah. Hajat manusia perlu sangat. Nak buat lagu mana kalau kita kena menyakit pesening, nak buat macam mana kita nak ukar. Kalau dalam rumah kita susah payah, lagu mana nak ukar. Kalau dalam rumah kita saat ni jadi kelahi balah, lagu mana nak ukar. Maka kita bagi Syekh Ahmad ni cara perubatan ni sangat-sangat perlulah oleh manusia, dan manusia sangat berhajat kepadanya. Dan kitab yang kedua yang dia karang ialah kita katanya kitab di dalam bahasa Melayu Basyaratul Amilina wa Nadharatul Ghafilin,
yakni suka gembira, berita bagi orang-orang yang beramal dengan Allah dan orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula orang panggil menakuti bagi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kedua dalam bahasa Melayu nama Basyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin. Dan kitab yang tiga dalam bahasa Melayu Syekh Ahmad kita karanya, kitab apa dia? Ialah nama Aqdul Jaman fi Aqaidil Iman, yakni simpulan bagi al-jaman. Jaman fi Aqaidil Iman, pada simpulan-simpulan bagi iman. Makna kitab yang ketiga, hak ni kita kena cari kepada maktabah-maktabah dan kepada kedai-kedai kitab. Kedai kitab yang dinamakan Aqdul Jaman fi Aqaidil Iman. Di dalam masalah dibicarakan kitab ini simpulan bagi zaman. Simpulan bagi satu perhimpunan. Jadi mana satu perhimpunan juga di dalam duk bicara dan bahasa tentang masalah simpulan-simpulan iman. Apa makna kitab ni? Himpunan yang besar, tak ada besar sangat, tapi satu perhimpunan kitab dia ni yang duk bicara tentang bahasa dan pula bicara tentang iman itu seperti simpulan-simpulan. Itu makna aqaidil iman, simpulan-simpulan iman, yakni iman yang dibangsa akan dia, disurupa akan dia dengan simpulan-simpulan. Payahnya iman ini, susahnya kita nak dapat, susahnya kita nak dapat. Sebab tu iman nak kecek sikit. Jadi kitab bagi Syekh Ahmad kita nama Aqdul Jaman fi Aqaidil Iman. Fi Aqaidil Iman ni makna kata kitab yang ni satu himpunan dia, satu catatan dia duk cara tentang bahas iman. Nak sesi ni sikit ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari. Jadi di hari ni bagi orang yang nak selamat, bagi orang nak selamat pada haru-haru ni, pada corona dan COVID-19 ni, jadi bagi masalah ilamat kemat tu duk tubik mari banyak dah. Ilamat kecil-kecil semua tubik dah. Tino banyak pada jatuh, tubik dah. Perempuan ramai pada laki-laki, ramai dah. Kalau lihat jalan kita, jatuh apa? Jatuh seorang, tino 5, tino ni. Malu baru deh. Jatuh seorang, kalau sekira kita tak nak pergi ukur, nak pergi nikah tu ni orang, jatuh boleh milik orang tino. Dalam jalan kita, setitik dalam jalan. Kalau lihat taning kita tak tahu, lihat nara tu lebih kurang. Ini alamat hak Nabi royak tadi akhir zaman, ramai perempuan daripada lelaki. Dan lalu ini kita tahu seorang laki-laki kalau nak nikah boleh ni orang perempuan. Ataupun kalau nak pelanggarnya, jatuh seorang boleh boleh bersama dengan tinon ni orang. Makna kena? Jatuh satu orang tinon ni orang. Ramai tinon ni. Makna kata kalau jatuh 100, tinon ni 100. Kalau jatuh 1000, tinon ni 1000. Ning mana kata masa zaman kita, zaman hujung-hujung lagi kata ulama, laki-laki seorang, orang tinon ni 10 orang. Ning kalau kita umur panjang ibu bapa, kalau kita tu umur kita tu panjang, Tuhan taruh dia umur kita, maka kita boleh temunggalah dengan benda sak ning, benda hak meroyak. Dan pula ilamat-ilamat yang banyak lagi. Banyak perzinaan, banyak berzina di atas muka bumi. Banyak dah. Cuba kita fikir sendiri, cuba kita tengok sendiri. Maka banyak sungguh dah perzina di situ pun tempat berzina. Lalu ni orang cari tempat, siapa tahu tempat berzina tu, siapa diwilaisingkan. Tempat zina tu, pakat orang kunyuk, pakat ramai. Ni salah satu daripada ilamat Nabi Raya. Dan setengah daripada ilamat di akhir zaman lagi ilamat dok tubik dah. Gapa? Banyak kan orang panggil benda-benda mabuk, benda-benda pening, benda-benda yang membawa kepada manusia tu rusakkan akal. Timbul belaka dah tempat kita. Siapa kita nak pernah apa? Kita nak tehir tak boleh. Dia demo, dia kita demo, pisai kita, pisai demo. Ni nak kata dengan sebab benda-benda mabuk. Dan lagi pula banyak orang suka kepada music. Apa? Masalah hiburan. Banyak suka duk relax, makan kedai relax, kedai relax, duk di situ sini nak relax. Ni salah satu daripada ilamat kemat yang Allah Taala duk tunjuk dah pada kita. Ini kita boleh mikir dan ini boleh kita suluh dan ini boleh kita mengiktibar. Kalau siapa dia nak mikir boleh mikir dah jail learning. Kalau tak mikir di jail learning, di jail yang Allah Taala uji dengan COVID dan corona ni, maka kita tak ada masa dah. Tak ada masa dah bagi kita. Tak ada dah. Kalau nak taubat boleh taubat dah. Kalau nak insaf diri kepada Allah boleh insaf dah. Ni belum daripada matahari nak lek jatuh lagi. Kalau matahari nak lek jatuh, kita tak boleh taubat dah. Dosa kita tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di corona dan COVID orang nak selamat,
yakni kena akidah dia kemah. Akidah dia pegangi yang Allah kena wi kukuh sungguh. Ni belum pada dajjal mari, akidah kita kena wi perkemas sungguh. Benda hak dok mari, benda hak dok berlaku, benda hak dok jadi, semua tempat kita, tempat demo, kawasan kita, kawasan demo di negeri tu negeri ni, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita nak lari tak boleh dah. Nak pergi kesok pun tak boleh dah. Nak pergi halih pun nak. Tak sewi berlaku corona di kampung kita. Nak kesok tak boleh dah. Kita nak kesok benda ni, tak lain tak bukan. Kita kena pegang teguh iman kita dengan Allah. Kita kena ingat kepada Allah. Kita kena pegang teguh dengan Allah. Dan kita kena banyak beribadat kepada Allah. Dan kena banyak bertaubat kepada Allah. Kena banyak berzikir dengan Allah. Kena banyak berdoa dengan Allah. Ini saja orang yang selamat. Kalau orang tak duduk macam ni, bermakna katanya jauhlah kita dan tak selamatlah kita. Lebih-lebih lagi di jazz sekarang, kalau kita tak duduk macam ni, maka tak ada jalan dah kita nak selamat di atas dunia ni. Kerana dunia ya tak molek mata dah. Kau tak molek, kau haru-haru, kau teruk, kau sari, kau teruk, kau sari. Lepas tu kita tak ada kena angin dah kata. Dengan dunia sekarang ni, kita nak jadi sedap. Dunia sekarang kita nak ramai macam dulu. Dunia sekarang tak ada masalah, kita tak ada kena angin. Bagi orang beriman dengan Allah, bagi orang pegang teguh dengan Allah, bagi orang kejak dengan Allah, wa'tasimu bihablillah, pegang oleh kamu dengan talian Allah, mempegang dengan agama Allah, pegang wi kukuh sungguh. Kalau orang pegang kukuh, insya-Allah dia selamat, dia selamat. Ni kitab yang ketiga, nama kitab Syekh Ahmad itu Aqdul Jamal fi Aqaidil Iman, ni dalam bahasa Melayu. Ada satu lagi kitab yang dalam bahasa Melayu, Sa'adatul Mutanabbihi fil Mauti wa ma yata'allaku bihi. Kitab yang keempat, hak Syekh Ahmad kita karya dalam bahasa Melayu, nama Sa'adatul Mutanabbih, beruntungnya orang tersedah. Orang tu dia sedah. Orang tu terkabah. Hasani kita kecek bab iman. Iman tu benda duk dalam kita. Simpulan-simpulan iman. Yang iman kita tu disurupa akan dia dengan simpulan-simpulan. Makna kata iman ni nak wit kekalnya, nak wit tetapnya di dalam hati ni, tak ada lain tak bukan, ialah orang ni kena tegak dan teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergi Allah Taala satu, Allah Taala buat, Allah Taala jadikan subuh subi, Allah Taala jadi subuh perkara, Allah Taala wi mati, Allah Taala wi hidup, Allah Taala wi hina, Allah Taala wi mulia, Allah Taala wi kaya, Allah Taala wi susah. Karena Tuhan kata pada satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ni kita pegang ayat ni. Pegang we tegak sungguh, pegang we teguh sungguh. Ni kita ada bicarakan ulama-ulama di Fatah ni, teguhan dan kekuatan dan besarnya ulama-ulama sebagai contoh kepada kita. Maka ulama tinggal pada kita kitab-kitab mereka. Ulama tinggal pada kita daripada catatan-catatan. Ulama sudah tak ada, cuba kita tengok hari ni. Marai siapa yang mati, ulama mati. Daripada babona, babok yang di Pulau Kapah. Marai noh minggu lepas hari ni baboli mana? Baboli kita tadi cengah. Dulu pada nung kita tahu Ustaz Allah, dulu pada nung babo di kuing nu. Makna kata dalam bulan ni saja berpuluh orang pada tuan-tuan guru dan puluh-puluh orang daripada alim ulama. Pak Nabi kata dah, mati seorang ulama maka jahilah manusia 1000 orang. Mati seorang ulama, jahil 1000 orang ulama. Nah, jahil sunnah 1000 manusia. Patut ulama mati 10 orang, jahil 10,000. Lepas tu kita nak duduk mana ibu apa? Cuba kita pakat-pakat mikir. Pada hari ni Tok Guru ada sore dua tu, kita pakat berdoa lah pada mereka. Boleh sebar lagi ilmu pada kita. Boleh royak lagi ilmu pada kita. Cuba kita pakat-pakat mikir. Di jazz sekarang Tuhan kata dah, aku nak ambil ilmuku di dalam dunia. Aku tak canggap. Aku tak cabut lah dada. Aku tak cabut ilmuku di dalam dada bagi ulama. Tapi cara aku nak ambilkan ilmu dalam dunia ni, aku nak klik-klik semula. Aku nak tarik balik. Tuhan kata dengan aku mematikan lepas sore-sore daripada ulama. Lepas sore-sore pada ulama. Ini cara Allah Ta'ala nak tarikkan ilmu balik kepadanya. Kemudian yang keempat daripada kitab Tok Syekh Ahmad kita namanya Sa'adatul Mutanabbih fil Mauti wa ma yata'allaku bihi. Yang ini beruntungnya bagi orang yang dia khabar, yang dia sedar fil Mauti,
pada ketika ia nak mati. Makna kata belum pada ia nak mati tu, ia cedek dah. Dah. Ia terkhabar dah. Dia sedar dah gapo benda hak yang dia kena buat gi selepas daripada mati. Wa ma yata'allaqu bihi, dan barang yang duk sakut paut duk bergantung dengan kematian. Ni kena ingat ni. Kita setiap orang kena mati. Setiap orang kena kecak mati. Setiap orang kena rasa mati. Dah. Lepas tu nak kata dia sini, kata Syekh Wan Ahmad kita, orang yang dia sedar belum daripada mati, orang ni beruntunglah. Orang ni bertuahlah. Orang ni berjayalah. Orang ni dapat kemenangan. Tapi bagi seorang belum nak mati, tak ada dia cedek gapo. Belum nak mati, tak ada cedek amal soleh. Belum pada nak mati, tak ada cedekkan amal ibadat dia. Maka orang ni sangat-sangat rugi. Orang ni sangat-sangat celaka di sisi Allah. Orang ni sangat-sangat, orang panggil sangat-sangat haru biru selepas pada mati. Sebab tu kata Syekh Ahmad, beruntungnya orang dia khabar dalam belum pada mana, belum pada dia nak mati, dia dah khabar dah, dia dah cedek amal dah, dia dah cedek dah buat tu buat ni, dia dah cedek dah masalah ke? Masalah bekalan-bekalan dia. Sebab tu dia kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan segala wa tazawwadu, dan buat persiapanlah oleh kamu. Kamu buat persiapan, kamu buat gapo? Buat persiapan, buat cadangan, buat persediaan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguh sebaik-baik daripada cadangan ialah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa pada Allah, takut kepada Allah, ini dapat meliharakan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan jaga kita daripada siksaan-siksaan Allah Taala selepas pada mati. Ini setengah daripada kitab bagi Tok Syekh Ahmad kita yang karya bahasa Jawi, dan pula yang kelima mana ayat oleh lepas 5 buah kitab hak yang bahasa Jawi. Yang kelima, Badrut Tamami wan Nujumi Sawaqif, yakni kesempurnaan Badrul Taman, yakni bulan dan pengapain bulan penuh purnama, lagi pula kesempurnaan bagi bulan yang penuh purnama. Tu kitab yang dia karya di dalam bahasa Melayu. Dan kitab bagi Tok Syekh Ahmad kita karya pula di dalam bahasa Arab. Yang pertamanya Jamanatut Tauhid, yakni kumpulan dan himpunan daripada ilmu tauhid. Ni kitab yang pertama, nama kitab yang karya di dalam bahasa Arab, nama Jamanatut Tauhid, yakni masih dalam bentukan tulisan tangan. Makna tulisan tu tulisan tangan, bukan pakai taik, pakai komputer semacam kita sekarang. Yakni orang panggil karya ni dia kumpulan daripada ilmu tauhid, satu bentukan yang ditulis, yang dikarangkan oleh Syekh Ahmad, yakni tulis dengan tangan, bukan semacam kita taik dengan apa, dengan ibu pim ataupun di apa tulis dengan komputer dak. Kalau dulu daripada ni sikit orang pim saat ni tu dengan apa, yakni dengan ibu pim. Kalau sekarang lah ni orang taik dengan komputer. Tapi pada masa Syekh Ahmad ni dia karya kitab Jamanatut Tauhid, satu kumpulan perhimpunan daripada ilmu tauhid, ia karya bahasa Arab, yakni di dalam bentuk ke tulis tangan. Orang dulu tulis dengan tangan. Sebab tu Tok Syekh Daud kita Masya Allah, sebab Syekh Ahmad ni karya dia tu dah. Tok Syekh Daud kita nak kayak kata dulu tak ada pelita Faifah macam kita, tak ada pelita api macam kita. Demo tulis dengan tangan, tapi di tangan jari demo ni tubikkan cahaya-cahaya dengan sebab keberkatan yang Allah Ta'ala wi pada Tok Syekh Daud Al-Fatani. Yang kedua, kitab Syekh Ahmad kita karya di dalam bahasa Arab, nama Tashilun Nailil Amani. Nama kitab Tashilun Nailil Amani. Adapun kitab Jamanatut Tauhid, Jamanatut Tauhid sudah karya pada tahun 1293. Yang katanya 200 tahun. Lah ni 1400, makna kata 100 tahun lebih dah. 100 tahun lebih, hampir-hampir kat 200 tahun. Dan pula kitab mana? Yang ni kitab Tashilun Nailil Aman. Ini kitab nahwu. Ada cara dalam ni kitab Tashilul Aman ni duk cara bab awamil. Awamil saat ni tu terbahagi kepada dua. Ada amilun lafziyun, awamilul lafziyah, dan ada awamil maknawiyah. Amil hak Syekh Ahmad kita sebut dalam kitab Tashilun Nailil Aman ni, yakni 100
amin. Kita tengok sana. Ni kitab yang kita duk ngaji wak muqarrar di pondok-pondok semua di dalam taning jalan duk mengajikan kitab Tashilun Nailil Amani bagi Tok Syekh Ahmad. Maka dalam kitab tu dia duk bercaranya tertengah hak besarnya, titik beratnya, tertengah amir. Maka segala amir tu terbahagi pada dua. Dia katanya al-amilu kismani. Dagi pula amir tu terbahagi pada dua. Al-kismul awwalu amilun lafdiyun wa kismun sani. Wal kismus sani amilun maknawiyun. Ada cara situ, kita tengok dari sana. Yang tiga kitab yang dia karya di dalam bahasa Arab, kitab Tashilun Nailil Amani, ialah tulis, dia sudah selesai tulis dan sudah catat ni pada tahun 1300. Makna kata dulu sampai sekarang, sepah pada masa yang sekarang, yakni 142 tahun dah. 142 tahun dah kitab ni sudah karya. Yang tiga Al-Abriz As-Sarfu fi fannis sarfi. Selesai karya tu pada tulisan dia ni selesai tulis yakni tahun 1307. Sudah daripada kitab Tashilun Nailil Amani, ya karya kitab Al-Abriz. Al-Abriz As-Sarfi. Al-Abriz As-Sarfu ataupun bacaan Al-Abrizus Sarfi fi fannis sarfi. Selesai pada tahun 1307. Ni kitab-kitab yang dikarangkan oleh Tok Syekh Ahmad kita di dalam bahasa Arab. Lepas tu habis masalah karang ni daripada Tok Syekh Ahmad kita. Dan kita nak masuk bicara pula yang pertama, kita bicara dah usul asal bagi Syekh Ahmad. Dia ni usul asalnya daripada mana? Yakni daripada jamu. Dia asal daripada jamu. Mula-mula sekali yang ngaji kepada ayah dia. Lepas pada ngaji ke ayah dia, pergi ngaji ke Tok Cahaya di Benar Raya. Lepas pada tu pergi ngaji mana? Nak ngaji Mekah. Lepas pada ngaji Mekah, ngaji di Kudus di Palestin. Lepas pada ngaji di Kudus, maka tamatnya di Mesir. Itu ngajinya. Itulah masalah pengajian bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka dia ni orang yang aling sampai kepada 47 daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada alim bagi Syekh Ahmad kita. Dan murid-murid bagi Syekh Ahmad ni berapa orang? Murid-murid dia. Murid-murid bagi Syekh Ahmad ni. Anak murid dia tu berapa orang? Hak yang bisa-bisa, hak yang hebat-hebat, hak yang dijadikan ulama-ulama selepas pada dia daripada murid dianya. Dia kata ni, tidak syak lagi, tak ada syak lagi, tak ada ragu-ragu lagi. Syekh Wan Ahmad adalah seorang ulama besar dunia Islam. Jadi Syekh Ahmad ni, Syekh Wan Ahmad ni dikatakan salah satu seorang ataupun adalah seorang ulama, satu orang daripada ulama yang besar. Dia ni adalah seorang ulama besar, ulama yang besar, orang yang pandai yang terbesar di mana? Dunia Islam. Kalau kita kira di dalam dunia Islam, di Nusantara kita ni, petani Malaysia, Indonesia, lagi pula kita kata Filipin daripada kita katanya, Brunei ke semua ni, maka dia ni salah satu daripada ulama-ulama besar di tanah apa? Tanah Islam ataupun alam Islam ataupun dunia Islam. Dia ni ulama yang paling besar daripada dunia Islam. Orang terkenal dengan Syekh Ahmad ataupun Syekh Wan Ahmad Al-Fatanin. Maha guru kepada ulama-ulama besar yang tinggal bertibaran di serta juruk Asia Tenggara. Dia ni orang panggil maha guru. Makna kata orang yang maha guru, orang terkenal lah dia ni tok guru. Tok guru yang mulia, tok guru yang mulia, tok guru yang teragung, orang ulama besar daripada tokoh ulama besar. Supaya dulu kita tahu tokoh ulama besar daripada as-sahabah siapa dia? Min kibaris sahabah, daripada Zaid bin Sabit, daripada Umar ibn Khattab, daripada Sayyidina Abu Bakar, tu orang panggil tokoh-tokoh ulama sahabi. Dan tokoh ulama tabi'in ialah daripada Hasan Basri, daripada Imam Malik rahimahullah, daripada Imam Syafi'i, daripada Abu Hanifah. Maka ulama-ulama tanah Melayu kita dan daripada alam dunia ataupun dunia Islam kita ataupun dunia Islam Nusantara ni dikatakan ulama yang terbesar daripada Tok Guru Jawi kita. Salah satu daripada tokohnya ialah Syekh Ahmad ataupun Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Ni dikatakan salah satu daripada ulama besar dunia Islam.
Dunia Islam terkenal dia. Bukan sekadar Taning Jalan, bukan sekadar Malaysia, Indonesia. Siapa di luar-luar negeri, di Mekah, di Mesir, di mana, di Kudus, di mana, terkenal dia kata dia salah satu daripada ulama yang terbesar. Ulama yang bijak, ulama yang pandai, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kepada ulama besar yang tinggal bertibaran di serta juru ASEAN Tenggara. Berikut disenaraikan sebanyak 40 nama sahaja. Akal dalam Quran ialah tahun kematian. Sebanyak 40 nama. Maka tercatat dan tertulis disenaraikan akad dia saat itu. Nak wayak kata dia saat itu nak mana-mana. Dia ni satu ulama-ulama yang terbesar daripada apa dia? Dunia Islam itu terkenal lah Syekh Ahmad ni. Satu orang yang pandai, satu orang dikatakan sangat-sangat alim, dikata al-alimu, al-allamah, orang yang sangat-sangat alim. Lagi bukan alim kebiasaan semacam kita. Dah. Di Kelantan satu Datuk Haji Abdullah bin Musa Al-Kelantani, Al-Kelantaniyu, Mufti Kerajaan Johor, 1907. Jadi ini setengah daripada anak murid Syekh Ahmad kita hak yang besar. Dah. Hak yang tercatat di sini salah satu daripada Datuk Haji Abdullah. Datuk Haji Abdullah. Dah. Siapa dia Datuk Haji Abdullah? Ialah kepada siapa ni? Dia kata kena pada Datuk Haji Abdullah lagi pula bin Musa Al-Kelantaniyu yang dibasuh kepada Kelantan. Lagi pula ni Haji Abdullah, Datuk Haji Abdullah ni Mufti Kerajaan Johor. Dia tu asal orang Kelantan tapi dia jadi mufti. Dia jadi mufti lah, petua. Orang yang mentua yang ada di kerajaan di zaman tu dia tu jadi apa? Mufti yang ada di Johor sana, Johor Baru tu. Dia orang Kelantan asal tapi dia jadi mufti di di satu cangwat ataupun daripada satu negeri daripada Malaysia ialah dikatakan Johor Baru. Ni salah satu daripada anak murid. Bila ia jadi kerajaan ni? Tahun 1907. Makna kata apa taharan? Lah ni tahun 2021. Makna kata 100 tahun lebih dah. 100 tahun lebih dah dia tersedia jadi mufti kerajaan saat itu di Johor sana. Yang kedua, anak murid Syekh Ahmad kita. Ni kita kena tahu juga ni anak murid Syekh Ahmad kita ni yang pertama sekali duduk di Johor tu. Asal orang Kelantan tapi jadi mufti di sana tu. Hebatnya. Mufti. Orang nanti petuakan masalah, maka kerajaan lantikkan dia saat itu jadi mufti di Johor sana. Yang kedua, Haji Wan Ahmad bin Haji Awan Muhammad Zain. Haji Wan Ahmad bin Haji Awan Haji Awan Ahmad, nama sepuluh Syekh Ahmad kita. Haji Wan Ahmad bin Haji Awan Muhammad Zain, Kota Baru, sekitar 1916. Nama tu Syekh Ahmad kita. Tapi ya nama Syekh Wan Ahmad bin Haji Awan Muhammad Zain. Adapun tak Syekh Ahmad kita nama Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Hak ni dak Haji Awan Muhammad Zain, Kota Baru. Tahun 1916. Ni salah satu daripada anak murid bagi Syekh Ahmad. Anak murid bagi Syekh Ahmad kita. Yang tiga setengah daripada anak murid bagi Syekh Ahmad lagi, Haji Wan Ishaq bin Imam Haji Abdullah, Mufti Kerajaan Kelantan. Hading Haji Wan Ishaq bin Imam Haji Abdullah, Mufti Kerajaan Kelantan, tahun 1915 jadi kerajaan situ, jadi mufti di situ. Nak kata anak murid bagi Syekh Ahmad ni jadi mufti saja. Bukan orang tahu mana. Nak kata Syekh Ahmad ni sangat alim. 47 daripada ilmu dia boleh mengajar. Ilmu dunia, ilmu wakmah, ilmu perubatan. Lepas tu ilmu dia kecek, boleh kecek siapanya. Banyak puluh bahasa. Kata setengah siapanya 20 bahasa dia boleh kecek. Tapi ilmu yang dia boleh mengajar 47 daripada ilmu. Tengok anak murid dia tu seorang jadi mufti di Johor, satu orang jadi mufti di Kelantan. Yang keempat, Datuk Haji Nikmat bin Datuk Nikso, Kota Baru juga jadi datuk-datuk saja tahun 1922 daripada miladi. Yang kelima daripada anak murid Syekh Ahmad nama Tok Muning Haji Ismail bin Haji Seni tahun 1934. Ni setengah daripada anak murid bagi Syekh Ahmad. Tok Muning ni kita telah dengar dah, biasa dengar Tok Muning ni daripada anak murid bagi Tok Syekh Ahmad kita. Tok Muning. Tok Muning ni dikatakan salah satu
Dikatakan anak murid bagi Tok Muning nah. Anak murid bagi Syekh Ahmad. Yang 7 Tok Kenali. Ni Tok Kenali Kelantan ni. Tok Kenali Kelantan. Ni hak ni kita duk royak seumur ni masyhur salah satu daripada anak murid bagi Tok Syekh Ahmad kita. Nama gapo Tok Kenali ni? Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, murid kesayangan Syekh Wan Ahmad, guru pondok paling berpengaruh di Kelantan 1933. Ni. Ning anak murid Syekh Ahmad, hak Syekh Ahmad saya sekali. Nama Tok Kenali. Hak tu kita kenal dengan Tok Kenali. Tapi Tok Kenali ni nama dia sungguh nama gapo? Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Ingat molek tu? Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari Tok Kenali. Tok Kenali ni nama gapo? Kita panggil Tok Kenali, Tok Kenali sebab Tok Dala, Tok Mokngo, Tok gapo? Tok Selabudi, Tok ni tapi nama dia sungguh tu nama gapo? Tok Kenali nama Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Dia tu dikatakan nama hak sungguhnya nama Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, murid kesayangan. Murid hak Syekh Ahmad paling sayang sekali. Dah. Lagi pula Tok Kenali ni, dia ni tok guru pondok yang paling berpengaruh di Kelantan. Hamba nak royak cerita Tok Kenali sikit ni. Anak murid hak Syekh Ahmad sayang. Siapa keloning orang dok sebutkan sorang Syekh Tok Kenali ataupun dia dok sebut-sebut Tok Kenali Kelantan. Satu hari Tok Kenali nak royak kata dia tu lapis nak murid Syekh Ahmad, tapi dia tu sangat warak. Lagi pula dia ni sangat-sangat pengaruh di kawasan Kelantan, pondok Kelantan. Jadi pondok Pasir Tumbuh tu sebab boleh berkat dengan sebab salah satu daripada doa Tok Kenali, yakni Haji Muhammad Yusuf ni. Pondok di Kelantan, pondok Pasir Tumbuh orang siapa beribu saat ni tu dengan sebab berkat doa Tok Kenali. Bangko Tok Kenali ni dia klik mari daripada Mekah, dia tak ada buat kitab sebuah hubuk. Tok Kenali ni anak murid Tok Syekh Ahmad ni klik daripada Mekah turun mari pada tanah air, maka tak ada buat kitab sebuah hubuk. Bawa kitab di tangan dia gapo ulama cerita. Dah. Dia klik mari hak tu duk ceritanya, dia klik mari tak ada bawa. Dia tanya kata mana Tok Kenali, mana tuan guru kitab? Dia kata kitab tak ada. Ma fil kutub, tak ada kutub. Ma indi kutub, tak ada sisi kutub, tapi al-ilmu fis sudur, ilmu sakning tu di dalam dada, bukan ilmu dalam kitab. Kita lah ni nak tahu apa, kena tengok kitab, kena buka kitab. Tapi Tok Kenali tak, ilmu tu bukan di dalam kitab, ilmu ni fis sudur, di dalam dada. Tapi Tok Kenali bawa pada masa selepas pada dia klik daripada Mekah nak mari klik pada tanah air kepada Kelantan, maka dia klik kitab apa? Yakni kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib. Kitab kau ni? Kitab Mughnil Labib. Tak ada dah orang baca mah kita ni. Mah kita di hari ni Tok Hutan ni pun tak ada baca dah sebagai kitab marajih. Kitab ni dua tebal tu lebih kurang 2 jilid tebal-tebal ni berapa? Mughnil Labib. Ini dikatakan kitab bagi Ibnu Hisham, dikatakan kitab Nahu yang paling besar. Kalau bagi orang ngaji pondok, dia bidayah permula start daripada mata Jurumiyah, daripada Mukhtasar, daripada Syekh Khalid, daripada Kufrawi, daripada Makudi, daripada Azhari, daripada masalah kena Suja'i, daripada Nasyuzur Zahab, naik pada Alfiyah Ibn Aqil. Maka Mughnil Labib ni banyak ke tok guru tok kita di Taning pun tak baca kerana tak siapa tangguh. Pas budak lah ni pun ngaji tak lama. Setahun 2 tahun tu baik. Setahun 2 tahun tu baik. Tak ada nak ngaji. Kitab ni pun tak ada. Ibn Aqil, Syarah Ibn Aqil pun tak ada nak ngaji. Kalau ngaji setahun pada duk musim kok kawakik tu ya. Ni nak cara ngaji. Cara ngaji. Tapi Tok Kenali dia klik Mekah, dia tak ada wak kitab lain. Malaikat ada di tangan dia kitab Mughnil Labib. Ialah syarah Mughnil Labib. Kalau ya dia ni orang mihir sangat naung ni. Dia Mughnil Labib. Hamba biasa ngaji di masa ketika duduk di Suria dulu, di Syam. Kita biasa ngaji ke Syekh kita pada tahun 5 tu, dia baca des kerak, ya tak banyak ni. Tapi nak uyak kata kitab ni sangat-sangat payah dan kitab ni sangat-sangat dalam isi katanya. Bagi orang ngaji setahun 2 tahun, dia tak ada makan dengan isi dia. Sebab kan dulu tengok, Tok Syekh Dab kita sendiri ngaji 43 tahun. Syekh Ahmad sendiri ngaji siapa 2, 3, 40 tahun. Pasti ada lah ngaji lapis-lapis tu. Bagi kita mula ni kita celuk 2, 3 tahun nak kata mengaji. Dia tak mengaji lagi. Sebab tu Tok Guru besar tu, mung nak panggil orang ngaji, kurang-kurang suk nak panggil
boleh nak. Kalau ngaji 5 tahun tak panggil ngaji. 3 tahun tak panggil ngaji. 7 tahun tak panggil ngaji. Orang panggil apabila mengaji 10 tahun. 10 tahun tu baru boleh nama kata orang ngaji. Boleh tak boleh suku kira lagi aling tak aling. Maka Tok Kenali ni dikatakan satu orang yang sangat-sangat bijak, yang sangat-sangat pandai. Masa ketika duk ngaji dengan Tok Guru, dia tak ada ngaji mana, duk pecek orang duk pecek orang Tok Syekh Ahmad, duk pecek orang Syekh Ahmad ni, pecek orang Tok Sakit, orang Siti, ya pecek Tok Wasalngoh, ya pecek. Ini amalan Tok Kenali dengan sebab dia taat dan dia khidmat kepada guru setiap masa, setiap keadaan. Sebab tu dia dapat ilmu berkat. Apabila dia klik mari pada tanah air, klik mari pada Kelantan, maka dia satu Tok Guru yang pengaruh. Orang panggil Tok Guru yang pengaruh, yakni Tok Guru saat itu yang pendakwah. Mana orang banyak terikut dia dengan pengaruh dia, dengan sifat dia, dengan akhlak dia, dengan tingkah laku dia, maka dengan sifat dan keluarga kelakuan dia, maka orang mempengaruh, berpengaruh, maka orang bahasa nak terikut dia weh. Sebab tu orang ni bukan terikut di masalah kaya, bukan orang terikut di rumah besar, bukan orang terikut di sebab kita jangan. Orang terikut dengan sifat-sifat mamduhah yakni sifat-sifat yang terpuji yang ada pada kita. Walaupun tuai huduh tapi kecek tu Allah sedap dengar. Walaupun tuai tak comel, duit tak banyak, tapi cara akhlak duduk, cara amalan pakai, cara amalan minum, cara amalan makan tak duk nah. Dengan makan pun bismillah, cara lain makan saat ni tu tak jepuk benda tak payah semua jepuk nah, kok lain gatik. Ni sifat-sifat ni lah orang panggil satu perkara yang tunjuk pada seorang tu baik dan akhlak baik. Dan dengan sebab akhlak perangai ni lah dikatakan berpengaruh dan terikutlah oleh orang-orang kepadanya. Yang ke-8 daripada anak murid bagi Tok Kenali, dia ialah Tok Selehong. Tok Selehong Haji Abdul Rahman Syair, orang panggilnya Tok Selehong. Saat ni Tok Gawa setengah daripadanya Tok Kemuning, dan Tok Kenali Tok Selehong Haji Abdul Rahman Syair bin Haji Usman. Ni fok kedai-kedai belaka, yakni daripada anak murid bagi Tok Kenali. Fok hebat-hebat saja ni, hebat-hebat saja, lebih-lebih saja, ulama besar-besar saja ni. Yang 9 Tok Padang Jelapang, Tok Padang Jelapang Haji Wan Ahmad bin Haji Abdul Halim 1935. Yang 10 Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad Mufti Kerajaan Kelantan juga 1939. Yang ke-11 Datuk Haji Muhammad bin Datuk Haji Muhammad Said Khatib, yakni Setiausaha Kerajaan Kelantan. Setiausaha yakni lekatikan hak kerajaan mana, yakni Kerajaan Kelantan. Lekatikan ini dikata setiausaha bagi Kerajaan Kelantan ini orang panggil lekatikan ataupun sekarti. Masa tu ni anak murid bagi Tok Syekh Ahmad. Yang ke-12 Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Mahmud dah Kedai Buluh 1941. Yang 13 Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Haji Hassan Salur 1941. Yang ke-14-nya daripada anak muridnya Haji Wan Musa bin Wan Muhammad Iman Rantau Panjan Imerotan Panjang. Kata Panjang tulis sana golok tu lah. Yang 15 Haji Ismail bin Haji Abdul Majid Kelantan. Fok Kelantan aja. Labuk Mufti Kapul Labuk. Mufti Kerajaan Putia Nok. Putia Nok 1950. Mana Kerajaan Putianok. 1950. Dan yang ke-16 Tuan Guru Haji Wan Abdullah bin Ismail Keting. Geting. Yang 17 Tuan Guru Haji Ismail Kecik bin Abdul Wahab Nering. Nering. 18 Tok Bajuk. Tok Bacuk Haji Usman bin Haji Muhammad 1953. Anak murid yang 19 lagi, yang ke-19 Tok Raja Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Yusuf Mufti Kerajaan Kelantan juga. Yang ke-20 Tok Pulau Ubi. Tok Pulau Ubi Haji Yusuf bin Abdul Rahman. Ini salah satu daripada anak murid bagi Tok Syekh Ahmad itu Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zainal. Yang 21-nya Datuk Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail Qadi. Tok Qadi ni Menteri Besar Kelantan selama suku abad. Suku abad 1964. Ini daripada anak-anak murid bagi Tok Syekh Ahmad kita yang termasyhur, yang terlatah di kawasan-kawasan Nusantara, di kawasan negeri-negeri dan pula dunia Islam. Terkenal Syekh Ahmad ni daripada orang-orang yang bijak, daripada orang yang sangat pintar. Dia ni alimnya kata ulama, umur 20 tahun tu ya alim dah Syekh Ahmad kita ni.
Tu di kawasan Kelantan. Adapun di luar Kelantan tu banyaklah Tuan Guru Haji Sa'id bin Abdul Salam. Dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id bin Haji Jamaluddin. Ni hak luar Kelantan. Saat ni hak dok kecek Tuan Guru hak di kawasan Kelantan. Panjang lagi lah daripada anak-anak murid dia. Dah. Tu daripada anak-anak murid bagi Datuk Syekh Ahmad semua ni anak murid dia di kawasan Kelantan sajanya. Ialah 21 orang. 21 orang. Maka campur di luar ambil daripada 22. Sampai pada 40. Makna kata di luar tu 18 orang. Makna anak murid dia dalam kawasan Malaysia saja ni 40 orang semua. Masuk dalam Kelantan sendiri. Dan pula di luar Kelantan. Dah. Kemudiannya, meninggal Syekh Ahmad ni, meninggal dia setiap yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga dengan Tuan Guru bertubuh lampau ini. Suratan takdir telah menetap saat kematian pada malam Rabu tinggal 11 Zulhijjah 1325 bersamaan 14 Januari 1908 jenazah almarhum dikebomingkan di perkubur Ma'lah. Tengok ni. Jadi Syekh Ahmad kita ni, dah Syekh Ahmad kita dah. Syekh Ahmad kita ni dia tinggal di mana? Mati dia taruh di mana? Dikeboming ke mana? Tengok sini. Meninggal, yakni meninggal oleh Syekh Ahmad kita. Syekh Ahmad kita tinggal di mana dan dikeboming mana? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang pahal orang panggil iktibah daripada ayat Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernafas, benda yang menyawa ialah dikata kena kecak dan rasakan mati. Begitu juga dengan Tuan Guru bertubuh. Bertubuh lampau apa ni? Lampai ini. Lampai ini. Dengan Tuan Guru bertubuh lampai ini. Makna satu guru yang hebat ini, yang besar ini, sangat-sangat alim. Suratan takdir daripada Allah menetapnya, yakni Tuhan sudah menetap. Orang panggil suratan takdir. Makna sudah ditakdirkan oleh Allah kata kena mati. Walaupun alim pun mati, sangat-sangat alim pun mati. Orang biasa pun mati, kaya pun mati, sesak pun mati, masalah hina pun mati, kaya pun mati, lebih mati belaka weh. Sebab tu surat takdir, suratan takdir daripada Allah telah menetapkan saat kematian. Saat kematian, masa kematiannya, kematian bagi Syekh Wan Ahmad ni pada malam Rabu. Pada malam Rabu tinggal 11 Zulhijjah. Pada malam Rabu tinggal 11 Zulhijjah lagi pula 1325 bersamaan Januari 1908. Jenazah almarhum dikebomingkan. Jenazah almarhum dikeboming, ditaruh, ditanam keboming tu ana. Digapa jenazah marhum bagi Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain dikeboming, ditaruh di mana? Di perkuburan di Ma'lah, di perkuburan Ma'lah. Kubur Ma'lah Makkah, kubur Ma'lah saat ni tu Mekah tu lah. Kubur Ma'lah tu kalau kita tubik daripada sejarah tu ada di kawasan tepi tu hak biasa pergi Mekah tu ni orang bagi Ma'lah. Apabila kita nak kereta servis, nak kereta gapo, kereta tu kan, nak kereta bas, ketika kita nak pergi ke Tan'im tu ni nama kata Ma'lah, kita pun Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas pada tu baca qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baca semua. Kalau dia baca qul tu hadiah kepada ahli-ahli Ma'lah, maka di situ tok nenek kita pun ramai dan setengah daripadanya di perkuburan ialah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain dan Pak Daim pun di situ. Tapi Tok Syekh Dak kita tak taruh di situ. Tok Syekh Dak kita ditaruhkan akan dia di perkuburan, di kuburnya di kerana di Taif sana, di tepi kubur bagi sepupu Nabi ialah Abdullah ibnu Abbas. Adapun Tok Syekh Daud di mana? Di Taif sana. Adapun masalah kita tu Syekh Ahmad kita ditaruh dan ditanam akan dia saat ni tu ialah di mana? Di Mekah, dialah dikatakan kubur Ma'lah. Kubur Ma'lah lah.
Kemudiannya nah seminggu kemudian 21 Januari 1908 ini ayahandanya pula ikut berpulang ke rahmatullah. Maka ayah dia tu selepas pada Syekh Ahmad tu matinya duduk seminggu, maka ayah dia pun turut mati ratik. Turut mati kerana sayang kepada Syekh Ahmad, maka turut mati ratik. Sebab tu kubur Ma'la ni di hari ni dah banyaklah orang kita mati kan di Mekah. Mati di kubur Ma'la, setengah-setengah tu tak sekelik nak mati di tanah haram, nak mati tanah suci. Comel lah situ, tanah lebih, tanah suci, tanah bersih, tanah yang digapo, yang dikebumingkan para ulama dan pula para aulia Allah ramai di situ. Dah hasil perkongsian hidupnya dengan anak saudara Syekh Nikmat kecil, iaitu Siti Siti Saudah binti Wan Abdullah. Beliau dikurniakan 3 orang anak, Haji Wan Ismail Qadi, Hajah Wan Fatimah dan Hajah Wan Zainab. Semua tu di bombing situ. Kosi taruh situ tepi Syekh Ahmad tu ialah daripadanya Wan Ismail Qadi, Hajah Wan Fatimah dan pula Wan Gaba dan Hajah Wan Zainab. 3 orang duduk situ. Dia katanya dia duduk kosinya duduk dikubur sekali dengan Syekh Ahmad saat itu. Dia katanya dia daripadanya, siapa dia? Daripada adik-beradik dia, Wan Ismail Qadi, Hajah Wan Fatimah dan Hajah Wan Zainab duduk situ tepi Syekh Ahmad. Gitu lebih kurang. Lepas tu dia katanya untuk menilai keteguhan memadailah jika difikir sendiri akan pengertian kata-kata yang berikut. Aku kalau Tok Guru Wan Ahmad tak belum mati, aku tak turun pulang lagi. Lafaz almarhum Tuan Haji Yusuf Kenali. Jadi kata Tok Kenali, dia kata kalau Tok Syekh Ahmad tu tak mati. Ni nak royak kata Tok Kenali ni satu murid bagi Syekh Ahmad yang sangat-sangat disayangkan oleh Syekh Ahmad kepada Tok Kenali. Maka kata Tok Kenali, kalau Tok Syekh Ahmad tu belum mati, kalau Syekh Ahmad tak mati lagi, nescaya aku tak akan turun mari kepada Kelantan. Aku tak turun mari kepada tanah air. Aku tak turun mari ke Jawi. Ni kerana Syekh Ahmad tu sudah meninggal, Syekh Ahmad tu sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan sebab tu ku pulang mari. Kalau Syekh Ahmad tak punah, tak mati, nasjadu aku tak kepulangnya. Dia katanya, dia kata aku tak pulang, tak turun pulang lagi. Lafaz almarhum Tuan Guru Haji Yusuf Kenali yang sempat mengguruinya selama 20 tahun dah. Makna Tok Kenali duk ngaji dengan Tok Syekh Ahmad tu lebih kurangnya 20 tahun duk dengan Syekh Ahmad. Duk dengan Syekh Ahmad tu 20 tahun. Sebab tu dia katanya yang ngaji pada Tok Syekh Ahmadnya duk menggurui, dia duk jadi gapo murid lagi pula Tok Guru dia Syekh Wan Ahmad ni. Maka duk ngaji dengan Tok Syekh Ahmad, ngaji dengan Tok Syekh Ahmad masanya lebih kurang 20 tahun, yakni mula daripada 1305 yakni 1305 hingga sampai pada 1325. Makna 20 tahun dia duduk ngaji ke Tok Syekh Ahmad. Tok Kenali kembali ke Kelantan pada tahun 1327. Dia baru kelik mari ke Mekah, mari duduk di tanah air. Ialah di Kelantan. Tok Kenali mati tu lebih kurang 100 tahun dah. Maka Syekh Ahmad tu belum pada tu lagi 1 tahun lebih dah. Itulah lebih kurang daripada sejarah bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka sangat-sangat kita mengerti dan sangat-sangat kita menghargai daripada beliau saat itu satu orang yang sangat hebatnya, yang sangat banyak ilmunya, yang sangatnya alim, yang sangatnya bijaksana daripada beliau, dan murid-murid mereka dan murid-murid beliau saat itu pun dikatakan orang-orang alim, dan pula jadikan orang panggil apa daripada ulama-ulama, daripada para datuk-datuk di Kelantannya 20 orang lebih. Maka di luar Kelantan saat itu lebih daripada 7-18 orang. Ini daripada murid-murid bagi Syekh Ahmad kita. Maka itulah dikatakan Tok Syekh Ahmad Al-Fatani. Kelebihan dia tu sangat-sangatnya lagi pula orang panggil dikatakan dikatakan orang-orang yang terkenal di kalangan dunia-dunia Islam. Maka sebab itulah kita apabila tahu dah cerita-cerita daripada ulama-ulama besar, maka kita ambillah iktibar. Di hari ini ibu bapa, maka kita saat itu dengar dah, maka kita ambil fikir,
Lepas tu kita menyuluhlah ke diri kita, gapo gatik hak kita pandai, gapo gatik hak kita mengaji. Nah, tok guru dulu ngaji siapa 20 tahun, 30 tahun, tengah tu siapa 40 tahun, ngaji cebokkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak royak sininya, alhamdulillah. Bagi kita semua nyawa ada lagi, dan pula ada lagi nyawa yang Tuhan bagi, maka kita jangan sia-siakanlah masa kita, ibu bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Jangan kita sia-siakan lagi umur kita, kehidupan kita, masa kita di dalam masa lebih-lebih lagi. Pahala ni besar dalam keadaan ujian ni. Tuhan uji kita, Tuhan cuba kita di zaman Covid dan Corona. Maka kita saat ni tu, jagalah baik-baik amalan kita dan pula keadaan kita, anak bini kita, saudara mara. Maka kita pakat-pakat jaga dan kita pakat-pakat berdoa dengan Allah. Semoga-moga Allah Ta'ala tu selamat kepada kita semua. Boleh kita saat ni tu, boleh kita saat ni tu hidup yang selamat dan hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hujung ni nak hujunglah sikit. Walaupun banyak hari dah tak ada baca tengah hari ni. Maka kita saat ni tu dah apabila mati ni nak wayak sikit. Ambil sini sikit. Kalau kita tengok tok nenek kita mati. Tengok Syekh Ahmad yang mati malam Rabu. Tapi golek ke kalau tok nenek mati sebelah malam, daripada sebelah malam. Mati sebelah malam tu mari daripada purwa pukul 1 pukul 3 ni, belah subuh ni. Golek kenyo anak cucu dia saat ni tu tak jadi susah, dan anak cucu dia tak nak jadi kemarah, dan anak cucu dia tak jadi panak rezeki. Tapi kalau kita duk tilik mari, hak ni kerja Allah Taala ni, kerja Allah Taala belaka ni. Tapi kalau kita tengok orang tua kita mati sebelah teh, mati lepas asar dekat menggorek, golek ke kalau orang tua mati masa ning, golek ke anak cucu nak jadi susah sikit, dan anak cucu tu nak jadi panak rezeki sikit. Cuba kita perhati sendiri ibu bapa. Yang ni hak mau nak royak mau nak royaknya kalau tok nenek kita, ibu kita, ayah kita mati sebelah pagi, sebelah dini hari, 1 2 3 4 ni turun mari. Dah turun mari kok ning. Maka golek anak cucu saat ni tu tak jadi payah di dalam cari makan. Tapi kalau tok nenek dia saat ni tu orang panggil pergi mati lepas asar dekat-dekat mengorek, maka dia saat ni tu dikatakan nak membawa kepada anak cucu tu jadi susah sikit. Dah. InsyaAllah lah gitulah kita perhati dan kita tengok daripada masalah pedomi. Lepas tu setengah daripadanya kita kena jaga juga. Banyak hak duk telefon mari pun banyak, duk tanya masalah, duk tanyakan masalah kehidupan sebab itulah kita nak masuk lepas pada ni tokoh yang keempat daripada Tok Minal, Tuan Minal. Ni insya-Allah esok ni kita akan masuk cara pula Tuan Minal. Lepas tu masalahnya setengah daripada dia mau tanya pun masalah banyak-banyak dah. Setengah ada tu pagi ni tu masuk ke amor tu ada satu orang daripada saudara kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dia sangat susah sangat susah dengan sebab Covid dan Corona, tak ada nak makan, tak ada nak minum tak ada nak makan, tak ada nak minum. Siapa dia minta tolong pada saya, minta tolong pada saya, teriaklah ya tak dia terbabo, amo tak ada dah tempat nak tupu, amo tak ada dah tempat nak peng, minta babo tolong amo sikit ya tak, ayah amo saat ni tu duk sakit tu 3 bulan dah, marang tu nak makan tak ada, rebah ke tua tak rak jadi mumah. Lepas tu minta tolong pada amo. Hamba tak hamba ni tak ada jadi gapo, tok nebe pun tak ada jadi, tok meni pun tak ada jadi, oboto pun tak ada jadi. Kenapa minta tolong pada saya? Dia kata tak apalah, dia nak minta tolong babo. Lepas tu kita keceklah dengan orang kita tu, minta tolong harta dia sikit sebagai nak beli beras, tak ada beras, nak makan pun tak ada di hari ni dengan sebab Covid dan Corona. Dia mau katuk kampung tu nak tubik pergi kepada lakah cawak, tak boleh nak makan minum tu tak ada. InsyaAllah lah kita berdoalah kepada saudara ni, saudara Azfar kita, mintalah mudah Tuhan tu bukakan jalan, jalan keluar kepada beliau. Mudah-mudahan keluarga dia dan pula adik-beradik dia saat ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Banyak ni duk telefon masuk ke amor ni, banyak sangat. Masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah tu, masalah ni, masalah sakit, masalah kena sihir, masalah tu, masalah ni. Tu kita berharaplah ibu bapa jagalah baik-baik. Maka kita berdomel gatik dengan orang
orang tua-tua royak. Jangan kita ada waktu arah kita lebih-lebih lagi daripada anak-anak muda, daripada putera-puteri, daripada saudara-saudara kita yang muda-muda. Nah, kita kena dengar gatik cakapan-cakapan orang-orang tua kita. Nah, kita kena mengikut gatik daripada tua-tua orang tua. Jangan kita buat rasa apa kita rasa. Ibu bapa bersama, insya-Allah malam ni kita akan bertemu pula. Nah, insya-Allah kita akan jawab soalan malam ni nah. InsyaAllah lebih kurang. Maka hari ini kita sebagai permulaan, sebagai mukaddimah, saya harapnya saya sendiri pun di rahmat Allah, dan semua ibu bapa, saudara-saudari, peminat-peminat semua hendak mengikutkan akan kita ni, hendak mengikutkan ruangan kita. Kita minta Allah Ta'ala selamat, dan Allah Ta'ala cucurkan rahmat, dan Allah Ta'ala nah, kita di dalam keredaan Allah, kita di dalam rahmat Allah, dan dilubungi akan kita saling oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita. InsyaAllah ibu bapa semua, saya doanya minta selamat nah kita semua, dan selamat nah daripada muslimin dan muslimat. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Sekadar itu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.